Saya bagi tajuk tu bukan kat Salwa, saya bagi tajuk. Senanglah pensyarah bagi tajuk, senanglah. Kalau orang bagi payah. Ya. Hijrah dunia ke alam akhirat. Sebab saya melihat dalam solusi hijrah Nabi itu adalah untuk membetulkan manusia, membimbing manusia, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia kepada alam akhirat. Apa kaitan dengan cerita hijrah Nabi Ustaz sampai bagi tajuk hijrah alam dunia ke alam akhirat ini? Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok rumusan utama ataupun solusi utama hijrah Nabi ke Madinah, apa yang kita boleh nampak sebenarnya? Saya bagi tajuk tu bukan kat Salwa, saya bagi tajuk. Senanglah pensyarah bagi tajuk, senanglah. Kalau orang bagi payah. Ya. Hijrah dunia ke alam akhirat. Sebab saya melihat dalam solusi hijrah Nabi itu adalah untuk membetulkan manusia, membimbing manusia, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah, ketika Nabi belum hijrah, orang Mekah, tuan-tuan, dalam keadaan karut, marut, jahiliyah, dalam keadaan tak bertuhan. Ada Tuhan, tapi Tuhannya batu, berhala, Lata, Uzza, Hubal. Itu mereka sembah. Mana mereka tak ada Tuhan. Tuhan karut, batu disembah. Batu mereka ukir, sembah. Kan pelik tu. Renung secara imbasan mudahnya, benda kamu buat, kamu sembah. Nak kata bodoh, nanti bangang. Contohlah, kita kata pada jahiliah, bukan bahasa apa ni. Zaman tu, ukir cantik-cantik, perelokkan, letak di rumah besar kecil, sembah. Padahal benda tu, cakap tidak, senyum tidak, ketawa tidak. Angkat lontar dalam tong, dalam hulubang pun tak kata apa, tak meratap. Jadi peliklah. Di samping situasi masyarakat bukan setakat tu, hiruk-piruk dengan jahiliyah, akhlak rosak, menekan, menindas, zalim, menzalimi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, papa kedana, yang berkuasa makin berkuasa. Sistem hidup pincang. Perkahwinan tak ada sistem. Rasa nak perempuan tu, ada yang ambil. Tak kira bini orang, setia orang, anak orang. Berkahwin bukan 4 orang, bukan setakat Islam 4, sampai belas-belas isteri. Sampai anak tak tahu mana bapak dia. Sehingga dalam sistem perkahwinan orang jahiliah, bila seorang perempuan tu mengandung, katalah dia datang oleh ramai laki-laki. Datang 5-6 laki-laki, melakukan hubungan dengannya. Bila dia mengandung, apa cara dia buat? Nak pasti siapa bapak dia kena tengok 5 ni orang ni. Perempuan mengandung. Dia kata, bapak budak ni, ini laki yang kedua. Kan pelik itu cara tu. Peruk jahiliah lah tu. Dia rasa laki-laki yang kedua lah tanggungjawab. Kamulah jadi ayah pada budak ni. Sistem rosak. Inilah keadaan masa Nabi belum hijrah. Man akhlak rosak, hidup rosak, agama tak ada, akidah pun hancur. Tengok tuan-tuan, saya sebut ini sebab nak kaitkan dengan hijrah Nabi ini, hijrah yang begitu berharga. Dan kita mesti pegang bersungguh-sungguh. Bila itu keadaan di Mekah pada masa itu, apalagi mereka tidak terima Nabi. Mereka perbodohkan Nabi SAW. Mereka hina Nabi dengan hinaan yang begitu dahsyat. Muhammad tukang sihir, Muhammad pemecah belah masyarakat, Muhammad gila. Allahu Akbar. 1001 perkataan bodoh buruk atas Nabi, celaan yang begitu dahsyat. Dan Nabi bukan dipandang lekeh secara kata-kata. Nabi hampir dibunuh pun oleh orang Mekah. Aqabah Abi Mu'aid pernah satu hari dari belakang dia datang, dicekik Nabi dengan kain Nabi pakai, dengan
Dia pakai apa? Kain serba macam tu lah. Cekik. Sampai Nabi cedera. Tengkuk diselamatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makna kedahsyatan berlaku. Jadi kesimpulannya, situasi ini tidak akan membawa keamanan. Sebab dalam sistem hidup manusia, bila akidah rosak, akhlak rosak, rosaklah segala-galanya. Kita dalam hidup ini tuan-tuan, kita akan terjamin kejayaan hidup kalau akhlak rosak, iman rosak. Sama kita pada hari ini. Saya nak tanya tuan-tuan, serius tapi tak boleh jawab lah. Ada jaminan tak kita boleh berjaya dalam hidup, tenang dalam hidup, kalau kita rosak pintu akhlak rosak, pintu akidah rosak? Tak ada jaminan. Berjadi hati kita makin hancur, jiwa makin rosak, akhirnya banyak benda akan rosak. Percayalah. Sebab tak ada orang boleh kata, oh saya tak sembahyang pun selesa hidup, saya tak buat ibadah pun tenang hidup. Bohong. Bohong. Sebab ketenangan hidup, kesejahteraan akan datang melainkan bila agama itu menjadi nadi kekuatan. Sebab itu Nabi berjuang. Dan perjuangan Nabi itu dengan tegas, Nabi tak berundur pun seinci. Sebab Nabi tahu datang baginda untuk umat. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Apa maksud ayat ini? Sebab dalam Al-Quran, inna arsalnaka syahidan mubashiran. Al-Ahzab ayat 45. Al-Ahzab ayat 45. Al-Ahzab 45. Allah sebut, engkau Muhammad aku utuskan ke bumi untuk manusia dan alam untuk jadi saksi, bawa berita gembira dan beri peringatan. Berita gembira tentang syurga, ingatan neraka. Dan wada'iyah, dan ajak orang kepada kebaikan. Muhammad, tugas kamu yang paling utama. Al-Ahzab ayat 45. Tuan-tuan sekalian, secara moralnya, Nabi datang untuk menyelamatkan manusia sejagat daripada kerosakan. Tetapi sayang, seribu kali sayang, Nabi ditentang sampai lumat. Umat Islam di zaman Mekah diancam sampai ke tahap yang paling menyukarkan sekali. 7 tahun umat Islam dipulau oleh orang-orang jahat Mekah, pembesar Mekah. Amul Maja'ah, tahun kelaparan. Dan akhir umat Islam, Nabi minta orang Islam hijrah ke Habasyah. 2 kali hijrah ke Habasyah. Dan kemuncak Nabi pula hijrah ke Taif. Kemudian berlaku Isra' Mi'raj. Kemudiannya Allah perintah Muhammad hijrah ke Madinah. Tuan-tuan sekalian, saya sebut hal ini sebab penceritaan itu ada perkara yang penting. Dia bukan sekadar itu cerita, tapi suatu peristiwa yang memberi kita ibrah. Akhirnya, Nabi SAW hijrah ke Madinah. Bila hijrah ke Madinah, apa tema utama Nabi hijrah ke Madinah? Nabi nak kekayaan, cari harta, bina kemewahan, keselesaan? Tidak. Kalau Nabi nak bina kekayaan dan kemewahan, boleh. Sebab orang Madinah sukakan Nabi SAW. Bahkan Aus Khazraj menanti Nabi. Terhibkan Nabi, ahlan wa sahlan Muhammad, datanglah, kami akan jaga engkau, pelihara engkau daripada gangguan musuh. Maknanya, kalau Nabi nak ambil kesempatan, dia kesempatan, kalau Nabi-Nabi di Mekah pun dah dapat dah sebenarnya. Sebab orang Mekah pernah tawarkan Nabi tawaran terbuka.
Dah ada tawaran pun kau nak kira. Dalam tahun sekitar 6-7 belum kerasulan tu, dah ada tawaran pun. Datang orang-orang besar Mekah ke rumah Nabi dipimpin Atabah bin Rabi'ah. Bawa geng-geng dia jumpa Nabi secara face to face. Face to face bahasa Jawa kan. Berdepan lah dengan Nabi SAW. Tawaran cukup dah jelas. In kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina. Hey Muhammad, ni dia Mekah lagi ni. Kalau engkau nak jadi raja kami, malaknaka, kami akan lantik raja Mekah ni. Buatlah, kami akan buat satu macam pertabalan. Seminggu, sebulan. Contoh saya tambahlah sebulan seminggu tu. Besar-besaran. Tabalkan kau Mekah, raja Mekah. Tawaran. Tuan-tuan, tawaran raja tuan-tuan bukan main-main. Satu rezeki besar ni. Dia jadi raja ni mana pun yang tak ada lagi. Ya. Segala-galanya ada kemewahan. Kita agung sampai ke sini. Kat Sarawak ada dari tu? Tak ada. Ada, mesti ada lah kan. Orang penting. Saya ingat hari ni ceramah di meja sultan tak ada dah. Berubah apa ya. Saya duduk tengok gambar tu. Ya. Dengan rider lengkap. Perjalanan pun orang kawal kontrol. Ya. Raja. Saya pernah rasa sekali bawa orang rider bawa saya. Pernah rasa. Tapi bukan di sini, di Sudan. Tak main Malaysia, kita Sudan terus. Masa belajar di Sudan. Rider bawa saya. Dengan kawan-kawan. Daripada universiti pak saya belajar, hingga ke istana Presiden Omar Al-Bashir. Rider tuan-tuan. 7-8 buah, apa tu, polis trafik punya motor tu, bawa kita. Tapi menumpang, yalah. Bukan kan buat kita menumpang yang datang. Yang datang masa tu adalah PM sekarang lah. Datuk Anwar masa dia sebagai Menteri Pendidikan datang ziarah kami di Sudan. Saya masa tu buat master di Sudan. Bawa anjuran JPA, Islam Antarabangsa. PM masa tu, PM sekarang Anwar masa tu sebagai Presiden UIA. Jadi pergilah ziarah Timur Tengah, singgahlah di Sudan, jumpa pelajar di Sudan. Masuklah kami lah, kami staf pada masa itu pun. Jadi pada hari itu, Presiden Omar Bashir jemput makan di istana. Kami menumpang tu apa lagi, ya. Jadi dapat rasa, ya, rider bawa kita tu seronok atas kereta. Satu kereta 2 orang je, ya, tak lebih. Saya dengan belakang dan yang lain kereta lain pula, tak bagi lebih. Sampai-sampai istana Presiden, makam besar Presiden. Rasalah juga. Ya, balik pun rider juga lagi. Lepas tu tak ada dah. Habislah, tamat riwayat. Sampai sekarang tak ada. Tapi ada insyaAllah rider daripada Masya insyaAllah. Betul puan-puan, jangan gangguan ni. Kita ada rider daripada Masya nanti. Kenapa kan orang yang akan ke syurga akan dipandu oleh siapa? Siapa pandu kita ke syurga ni tuan-puan? Malaikat. Malaikat akan rider kita bawa ke syurga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Surah Az-Zumar. Baca ayat terakhir itu. Malaikat akan pandu kita sampai ke syurga. Kita akan ada rider khas. Kita VIP hari itu. Malaikat jemput kita. Silalah kamu ke dalam syurga selama-lamanya. Itu semua dapat insyaAllah. Tak dapat dunia, tak puasan dapat. Cerita saya tadi, tak apalah, isu tu celama dah. Itu cerita 93. 30 tahun lah cerita tu tuan-tuan. Dah 30 tahun cerita tu. Betul. Rasa nikmat sungguh lah. Ada rider ni memang hebat lah. Ya, sampai 8 buah ya, motor mengiring itu. Ya, oh iyalah orang yang pernah rasa nikmat tu dunia, rasalah. PM ke, ya. Dapat rasa daripada bawah mimpi. Okey, alhamdulillah. Itu pun nikmat je juga tu yang. Okey. Nikmatlah juga tu. Jadi semua berhenti kat kita. Okey, alhamdulillah lah. Terus gitulah. Baik. Nabi SAW kalau nak kira dengan
tawaran dan tawaran. In kunta turidu zawjan. Kalau kamu nak perempuan paling cantik Muhammad, beritahu siapa yang kamu nak kahwini. Kami cari orang Mekah ni. Kami ada satu pertanyaan tu cantik ke? Pilih yang paling cantik, kahwinkan. Kami kahwinkan. Na'mat. In kunta turidu malan jama'na laka amwal. Kalau kamu nak harta yang banyak, kami kumpul harta. Kekayaan melimpah ruah. Tengok tuan-tuan. Tawaran tu dah ada. Tawaran yang bukan mudah itu ditolak. Kalau kita lah ditawar macam tu, 3 hari tak tidur. Seminggu kita menung. Tak terima. Akhirnya terima. Saya lah tuan-tuan, okey. Kuat iman, saya kuat iman. Terima lah. Tuan-tuan, Nabi tolak semua. So, Nabi tahu, perjuangan dakwah baginda untuk ajak orang kepada keimanan, bukan kelazatan hidup semata-mata. Ketakwaan, bukan kealpaan. Hijrah ke Madinah. Dan Nabi tak fikir tentang soal kesenangan di Madinah. Demi untuk agama ini, Nabi datang ke Madinah bawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Lembaran Nabi di Madinah apa tuan-tuan? Mari orang Madinah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bersatulah kamu di atas agama. Ansar Muhajirun bersatu hati, tak bertelingkar, tak berbalah, tak bertengkar, tidak bermusuh. Siapa mereka itu? Walaupun bangsanya berbeza, bahasa tak sama, kulit tak sama, kaya miskin tak sama, Nabi ajak mereka kembali kepada agama yang satu. Ansar, ia bersatu. Bukan setakat itu, Nabi ajak mereka untuk bertakwa kepada Allah SWT. Tuan-tuan, cerita ini boleh kita rekod, boleh kita tengok dalam rekod cerita hijrah Nabi. Boleh tengok balik. Tapi saya nak kena masuk bertopik saya. Hijrah alam dunia ke alam akhirat. Di mana kunci tajuk kita pada pagi ini? Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Selama Nabi hijrah ke Madinah, berapa lama Nabi di Madinah? 60 tahun. Jangan melampau sangat. Sekitar 10 hingga 11 tahun sahaja. Tuan-tuan sekalian, tema utama dakwah Nabi ialah mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan soal kematian semata-mata. Ini bukan soal cerita mati ini. Tetapi Nabi bangunkan iman, bangunkan akhlak, bangunkan neraca ibadat, bangunkan neraca ketakwaan, neraca perpaduan umat. Itulah saya maksudkan menuju ke akhirat. Alam dunia ke akhirat. Tuan-tuan mungkin nampak tajuk itu hal mati Ustaz bercakap hari ini. Betul lah, kematian satu cabang daripada ke akhirat. Tetapi, kalau kita rumus daripada perjuangan Nabi dan hijrah baginda, memang Nabi bawa umat daripada alam dunia yang serba bersekabut kepada alam akhirat. Iaitulah akhlak yang terpuji, iman yang kokoh, hidup yang berkat, harta diberkati, amal yang konsisten, ibadat yang baik, dan agama yang kokoh dan padu. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut 3-4 perkara saja. Tak semua nak sebut pada pagi ini. Kita nak sebut satu benda yang kita boleh angkat sebagai satu amalan utama kita. Baik. Bila bercakap tentang alam dunia ke alam akhirat, ini merupakan tema utama Nabi SAW. Suatulah, bila Nabi hijrah ke Madinah, tuan-tuan perasan ke tidak, Nabi meletakkan tema akhirat sebagai tema utama. Apa dia? Antaranya ialah
Nabi SAW membina Masjid Quba. Cerita bina Masjid Quba ni tuan-tuan adalah satu panduan jelas tentang Nabi nak ajak orang kepada akhirat. Saya sebut ini sebab ini rumusan penting. Semasa di Mekah, Nabi tak mampu nak kumpulkan manusia atas kekuatan agama yang satu akidah. Tak boleh. Masjid Mekah bukan tak ada. Masjid Al-Haram dah ada lama di Mekah tu. Tapi Nabi tak mampu. Sebab apa? Sebab Mekah bukan tempat yang sesuai. Nabi tertekan di Mekah, bukan dapat kebaikan, Nabi ditekan. Nabi sampai di Madinah, Nabi bawa satu lorong hidup pada masyarakat Madinah untuk berhijrah ke akhirat. Saya pegang poin ini daripada semenjak belajar sampai sekarang. Poin ini saya pegang daripada belajar sampai sekarang. Daripada terima daripada guru saya sampai sekarang saya pegang. Sebab apa saya kata demikian? Sebab tuan-tuan sekalian, apa lagilah kita boleh sebut tentang masjid lebih pada apa yang kita faham, melainkan masjid pengkalan akhirat. Cuba tuan-tuan renung sekejap. Tidakkah masjid jalan ke akhirat? Ni tuan-tuan duk mengaji kuliah duha berapa lama dah kat Sarawak? Duha kita di sini 20 tahun. Lebih dah. Daripada mula masjid dibangunkan. Masya Allah. Tahniahlah sampai dulu dewan tak secantik ini, dewan dah kemas cantik. Tahniahlah. Saya bukan cakap nak mujamalah. Tapi betul-betul ini satu usaha gigih di peringkat kuasa yang konsisten di peringkat muslimat, di peringkat kuasa masjid sendiri untuk terus jadikan kuliah duha ni lebih berjaya pada hari-hari mendatang dan terus kekal insya-Allah. Mudah-mudahan ini merupakan suatu lambang. Saya sebut tadi bukan apa. Tuan-tuan renung. Bolehlah kita terima bahawa masjid ini pengkalan ke akhirat. Kita tak mengajar di sini tentang persoalan dunia semata-mata. Sekalipun ada hal dunia cakap, tapi bila masjid kita datang, kita akan lebih kenal akhirat. Dosa, pahala, syurga, neraka, baik, buruk, ibadat, kematian. Betul tak? Kau tak terima juga, tak tahulah saya. Sayalah bersalah kot. Tapi saya merasa macam tu. Betul kalau balik kepada cerita Masjid Quba itu, kenapa Nabi bina Masjid Quba? Untuk Nabi kumpulkan sahabat baginda, Ansar, Muhajirun, untuk mengajak mereka kepada hijrah ke alam akhirat. Kerana pengkalannya ada. Pengkalan ilmu, pengkalan amal, pengkalan iman, pengkalan ibadah ada di masjid, di rumah Allah Azza wa Jalla. Dan barakahnya tuan-tuan, barakahnya daripada Masjid Quba Nabi bangun itulah dia menjadi nyawa jantung kepada masjid-masjid sampai kiamat insya-Allah. Masjid Al-Falah sebahagian daripada nikmat Masjid Quba. Ya. Mana-mana masjid yang kita bangunkan, kemudian kita program dengan program semacam menyawa ni daripada saluran Masjid Quba yang telah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Allah sebut dalam Quran surah At-Taubah, itulah masjid yang dibangunkan atas taqwa yang kamu kena makmurkannya. Hadirlah ke dalamnya, masuk ke dalamnya. Jadi kalau begitulah sifat Masjid Quba untuk Nabi bangunkan umat ke arah akhirat, maka itu sebab saya katakan tadi. Nabi SAW semasa di Mekah tak mampu nak melakukannya.
Masjid Mekah ada, tapi dikuasai oleh orang lain. Nabi datang ke Madinah, hati-hati umat Nabi satukan. Itulah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sekalian, kita pada hari ini, bila kita mampu hadir ke masjid, ini hal masjid dulu ni. Kan itulah antara pengkalan pertama Nabi di Madinah ni. Pengkalan Nabi yang pertama di Madinah Masjid Quba. Belum fikir nak bermalam di mana. Belum fikir nak rehat di mana. Bina Masjid Quba dulu. Walaupun bertiangkan tiang daripada Pulau Tamar, berlantaikan pasir yang panas, itulah pengkalan pertama. Betul kita pada hari ini, tuan puan semua, kalau kita nak hijrah ke akhirat, maka di mana pengkalan kita? Masjid, surau. Kita nak koreksi hati kita yang sakit, jiwa yang dah lumpuh, hati yang dah gelap, hati yang sudah berkeadaan kecohnya, jiwa yang lumpuh dengan daripada keimanan, akhlak yang rosak. Ini pengkalan kita. Pengkalan kita, tuan-tuan, akan merapatkan kita dengan akhirat Allah Azza wa Jalla. Kita akan lebih insaf. Kalau bab dosa, kita akan terasa, aku dosa banyak. Bila ke masjid, aku mohon keampunan, aku merintih meratap. Kalau kita kurang pahala, kurang amalan, bila ke masjid, dapat menambahkan amalan kita. Keinsafan datang, ilmu kita cari, belajar, kita dipahamkan, ini cara kita hidup, cara beragama, dua pahala macam ni, sedekah derma. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya, tuan-tuan, pada pagi ni bercakap dalam nada macam ni. Jarang saya bercakap dalam nada macam ni, jarang. Tapi kerana tajuk tu saya letak atas nama hijrah dari alam dunia ke akhirat, saya kena kaitkan macam ni. Biarlah kita dapat merasakan nikmat hijrah. Kerana hijrah kita dalam kerangka sekarang ialah hijrah ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kita nak sangat masyarakat kita, semua kita, kalau kita nak jadikan akhirat pengkalan utama kita, nak merubah hidup kita, tak boleh tidak, jangan tinggalkan masjid dan surau. Jangan tinggalkan masjid cahaya, masjid nyawa, masjid penyelamat, masjid jalan kebaikan. Masjid adalah nadi jantung kita. Kalau puan-puan dan tuan-tuan puan-puan hari ini boleh ambil dalam tempoh, tak perlu dalam setengah jam, 30 minit saja. 3-4 minit saja. Renung muhasabah diri masing-masing. Tanpa bercakap dengan siapa. Diri masing-masing. Kita semak diri masing-masing. Aku dulu mungkin tak faham hukum hakam agama. Cabang hukum hakam. Tapi hari ini aku dah sedikit faham agama, dah mula faham sebab ilmu aku pelajari. Belajar fiqh, belajar tauhid, belajar aqidah, belajar tafsir, belajar tasawuf, macam-macam ilmu aku cari, aku dapat. Aku dulu tak faham tentang soal ibadat, pahala dosa macam mana. Aku dah faham tentang soal dosa dan pahala. Kan aku belajar ilmu daripada rumah Allah berkali ini. Aku dulu jiwa aku dalam keadaan tak pernah tenang. Ada saja masalah hidup yang tak selesai. Tekanan perasaan, jiwa macam-macam. Tapi hari ini aku rasa tenang. Ada ujian tapi tenang jiwa. Ada masalah tapi ketenangan itu datang. Kan aku dapat ilmu yang disampaikan, pengajaran diberikan, kupasan diberikan para alim ulama, para ustaz. Aku dulu dekat akhlak aku tidak seberapa baik. Panas baran, suka marah, suka maki, sama contohnya. Sekarang aku dah rasa berubah sikit, dah bersabar lebih pada sepatutnya, dah dapat jaga awal diri, aku dapat ilmu. Tuan-tuan sekalian,
Aku dulu buat dosa pala tak kira sangat, dosa mudah terbuat dan dibuat cara mudah. Ya, aku sekarang takut akan dosa, bimbang tentang kematian. Kalau mati, tuan-tuan, itulah kata hijrah ke akhirat. Dari mana pengkalannya kita? Rumah Allah Azza wa Jalla. Saya sebut ini sebab inilah satu roh yang besar, tuan-tuan. Nabi, bila hijrah bagi Madinah, Nabi bina masjid sebagai pengalaman pertama. Akhirnya, Nabi telah berjaya untuk kumpulkan hati para sahabat. Kumpulkan jiwa para sahabat baginda, Ansar dan Muhajirun. Dan masing-masing memahami tentang sebuah kehidupan sebenar bagaimana. Dan jauh daripada itu, bila masjid terbangun dalam konteks itu, apa yang berlaku kemudiannya? Hijrah ke akhirat juga. Nabi satukan hati-hati mereka. Atas nama apa? Persaudaraan, al-mu'akhad, brotherhood. Nabi cantumkan hati-hati sahabat yang kaya, yang miskin, yang berpangkat, yang tak berpangkat, yang bangsanya sekian dengan maksiat. Dalam suasana dari masjid pengkalan, dibina kesatuan hati. Tak timbul kemudian dalam jiwa para sahabat, apa dia? Perasaan-perasaan dengki, dendam, bermusuh, kata mengata. Ini adalah hijrah ke akhirat, tuan-tuan. Berbeza dengan di Mekah. Di Mekah, tuan-tuan, jangan cakaplah. Yang kaya, gah dengan kekayaannya. Yang mewah, gah kemewahannya. Yang miskin, apa keadaan sampai ke mati. Sehingga disebut riwayat, bagaimana satu keluarga kalau dia hamba, sampai ke mati hamba. Ayah hamba, mak hamba, anak jadi hamba. Abdi. Sebab keturunan hamba. Tak layak untuk berubah. Tahap itu di Mekah. Maka yang tertekan, ditekan. Yang mewah, terus dengan kemewahan. Celaan, kejian, mahamun. Tapi Nabi SAW bila masuk ke Madinah, di atas nama masjid tadi, Nabi satukan. Al-Mu'akhad. Saya sebut itu, tuan-tuan. Saya berfikiran dalam kerangka itu, saya kata kepada diri saya, kita tak akan tercapai modal akhirat yang sebaik-baiknya kalau kita tak mampu nak menjana kesatuan hati sama kita. Kalau masih ada dalam hidup kita hari ini, pagi ini, sekarang ini, dendam orang tu, dendam orang ni, musuh orang tu, musuh orang ni, cerca orang tu, cerca orang ni, sampai kita bertengkar, berpalah, bermasam muka. Kita ke akhirat dengan selamat ke? Saya tanya diri saya, tanya diri tuan-tuan semua. Kita rasa mungkin tak ada apa. Tetapi ingat, terhalang ke syurga dengan sebab paling kurang 4 perkara. Ini hadis Nabi sebut. Terhalang syurga, tuan-tuan, sebab 4 perkara. Antaranya apa dia? Allahu Akbar. Ini paling menakutkan kita. Terhalang ke syurga sekurang-kurang 4 perkara. Salah satu kata Nabi SAW, terhalang ke syurga sebab putus hubung ar-rahim. Satu rahim terputus. Qati'u rahimin. Putus ar-rahim. Terhalang ke syurga. Waktu saya katakan tadi, hijrah ke akhirat ini dengan sebab kita nak bina hubungan. Indahnya hubungan kita dengan tuan-tuan dalam masyarakat, bila kita hidup dalam suasana ada kemanisan, keseronokan. Tak perlu kita pergi jauh. Dalam kediaman kita. Tak payah cakap tentang masyarakat sekampung, setamat. Kediaman kita sekalipun. Katalah sebagai contoh. Suami isteri tak bercakap. Masam muka.
Tengok tapi tak bercakap. Jeling-jeling tanya, ni. Jeling, ni. Penombok solong naik tak kepala, tak muka. Agaknya, anak-anak damai ke tenang? Keluarga bahagia ataupun celaka? Minta maaf tuan-tuan, kasar sikit pagi ni. Tak ada kedamaian. Kalau rumahnya berharga 1.6 juta ataupun 6 juta, banglo yang mewah, apa yang tidak ada, semuanya cukup lengkap. Dengan decoration rumahnya hebat. Bila tidak ada hubungan baik suami isteri, ayah, mak dan ibu tadi, tamat riwayat keluarga. Tak akan datang ketenangan, sebalik kehancuran. Jiwa tak selamat, hidup tak selesa. Percayalah. Tapi kemanisan rumah tangga bila ada hubungan yang baik. Ya, memang mungkin ada satu dua hal berlaku, berdapat dicantumkan balik. Maaf diberi, maaf dipohon, maaf diberikan, diterima kemaafan. Dia lain. Ini sebagai contoh yang mudah. Dalam bermasyarakat apatah lagi. Kita dengan jiran sebelah rumah, lalu pada rumah dia. Tapi tak pernah tegur. Tengok saja paling ke kanan. Tengok kiri paling kanan, tengok kanan paling kiri. Ludah lagi pun contohnya. Mencemik muka. Aman tak kita kalau kawasan macam tu? Tak aman kita. Jiwa sempit, dada sempit, jiwa tak akan aman. Ada musuh kiri kanan kita. Bermusuh dimusuhi. Tuan-tuan, macam mana kita hijrah ke akhirat? Kau tak berubah. Jangan sebutkan tadi, Nabi SAW bawa hal ini untuk Nabi cantumkan balik. Sehingga Al-Mu'akhad Baradahud yang Nabi sebut, yang Nabi lakukan itu benar-benar telah mendamaikan semua pihak. Aus Khazraj dulu pernah berperang beratus tahun. Aus Khazraj berperang beratus tahun, tuan-tuan, di Madinah tu. Tak boleh bertembung pun, tak boleh bertemu. Bertembung, perang. Tapi tengok, Nabi satukan. Sampai kata Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu, dia daripada Ansar. Dia kata, Nabi telah membawa kepada kemanisan hidup. Halawatul hayati. Kami dulu dalam kepahitan. Dalam maksud kepahitan dan kepayahan. Tapi Nabi datang bawa kemanisan. Hati kami yang rosak, mula baik, diperelokkan. Jiwa kami yang berbalah, mula disatukan. Kata siapa? Sa'ad bin Mu'adh. Ini dia pemimpin orang Madinah ni. Diangkat, menyanjung Nabi. Kata Nabi ini bawa kemanisan hidup. Halawatul hayati. Dulu kami dalam kepekatan hidup. Tak tenang, tak bahagia. Nabi satukan kami. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Saya sebut hal ini bukan apa. Sebab kalaulah kita terhalang ke syurga sebab kita berbalah bertengkar, baik keluarga, baik adik-beradik, baik apa saja, apa nilai ibadat kita, puasa kita cukup, Asyura kita buat, puasa Arafah kita tunaikan, sedekah kita buat, infak kita banyak, ke Mekah dah pergi, haji dah selesai, Quran dibaca malam siang, masjid tak tinggal. Bila sampai di hari akhirat, terhalang ke syurga sebab kita berbalah bertengkar dengan orang lain, dengan adik-beradik, contoh keluarga sendiri, atau keluarga, ataupun adik-beradik, ataupun orang luar. Apa nilai kita pada masa itu? Kecewa. Nak salahkan siapa? Tuan-tuan, saya minta maaflah, saya mungkin tak mampu nak bercakap lebih daripada itu, tapi itulah yang sedang rumuskan. Bagaimana indahnya Nabi punya ajaran hijrah untuk ke arah akhirat. Bukan dunia semata-mata. Terhalang kita kerana faktor tadi. Terhalang yang kedua apa dia, tuan-tuan? Di pada mahsyar nanti. Terhalang kita kerana kejahatan dosa kita pada orang lain. Dosa kita dari sudut memaki, menghamun,
mencerca, mencela, memfitnah pun dosa yang boleh menghalang kita pada syurga. Waktu Nabi di Madinah, Nabi satukan umat. Sebab apa? Nabi nak tolak semua itu. Satu hari, Nabi SAW duduk dengan sahabat ramai. Nabi tanya sahabat. Hadis masyhur. Kita mungkin dah acap kali dengar di ceramah kita di masjid, mungkin dewan ini. Nabi tanya sahabat, baginda SAW, atadruna manil muflis min ummati. Kamu tahu tak siapa muflis dalam umatku? Muflis. Sahabat jawab sahabat, al-muflisu fina ma dirhama wala dinar. Ya Rasulullah, yang muflis itu orang yang tak ada duit, tak ada harta, itu muflis. Kata bukan. Dia kata bukan. Yang muflis itu kata Nabi, orang yang datang dengan pahala sembahyang, pahala puasa, pahala haji, macam pahala. Tapi tengah dia buat macam tu baik, dia buat keburukan pada orang. Dia cerca orang, cela orang, maki orang, fitnahkan orang. Pada masyarakat Nabi sebut apa? Dosa orang dia pikul, pahala dia orang ambil. Dosa orang dia pikul, pahala dia orang tu ambil. Yang dia pernah cela, pernah cemuh dan pernah keji, pernah fitnah. Tuan-tuan, kerana tak ada beratahud tadilah, tak ada khuah tadi, boleh jadi berlaku pada kita. Kita cela, kita caci, maki kawan kita, rakan kita, sejemaah dengan masjid pun maki juga. Tuan-tuan sekalian, Nabi kata pada masyar, akhirnya Nabi dalam hadis sebut, malaikat akan lontar kita dalam neraka. Fa yutraha fi nar, dia lontar ke neraka. Tak layak ke syurga Allah Azza wa Jalla. Semua ini tuan-tuan, rangkumannya apa dia? Menunjukkan bagaimana hijrah Nabi untuk ke akhirat. Nak bawa masyarakat yang ada di Madinah kemudian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bukan itu saja. Dalam 10 tahun berhijrah ke Madinah, 10 tahun di Madinah, tuan-tuan, Nabi SAW mengajak umat untuk kukuhkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kukuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hinggalah Allah Subhanahu wa taala di penghujung usia Nabi kita Muhammad telah 10 tahun di Madinah ini, dengan perjuangan begitu hebat untuk menyeret umat ke arah jalan Allah Azza wa Jalla, hinggalah penghujungnya Nabi SAW sesaat baginda buat ibadah haji di Makkatul Mukarram, haji terakhir baginda SAW. Ini haji terakhir Nabi setelah 10 tahun di Madinah. Sampailah Nabi ke penghujung baginda SAW di Padang Arafah. Tolong balik tengok kepada cerita Padang Arafah. Di saat dia buat haji terakhir, apa yang berlaku? Nabi SAW sebut dengan terang pada umat yang datang di Padang Arafah, 120,000 orang pada masa itu. Dia khabarkan. Dia kata 140,000 orang. Yang penting 100,000 lebih. Apa kata Nabi SAW? Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitab Allahi wa sunnati. Aku tinggal pada kamu 2 pesaka yang besar. Apa dia? Quran dan hadis. Kamu takkan sesat selama-lamanya. Cerita ni tuan kita dah baca lama. Saya rasa tuan pun dah dengar cerita lama dah. Nabi berpesan 2 pesaka Nabi tinggalkan, Quran hadis, tak sesat selama-lamanya. Tuan-tuan cuba tengok di sebalik itu, di sebalik cerita ini. Tidakkah ketika Nabi sebut, aku tinggalkan kepada 2 pesaka yang besar, kamu takkan sesat? Tuan-tuan sekalian, makna apa tu? Nabi nak cinta kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sebab
kamu faham Al-Quran, terima Al-Quran, baca Al-Quran, amal Al-Quran, faham hadis Nabi SAW, tunaikan perintah Nabi ajar kepada kamu, buat Nabi suruh, mana apa tu? Selamat kamu di alam akhirat nanti. Bukan dunia saja, alam sana. Kamu tak akan sesat. Dunia tak sesat, akhirat lagi tak sesat. Saya mengambil kupasan pada guru kami sebelajur. Dia kata apa? Cerita ini menunjukkan Nabi SAW bercakap dalam kemuncak hijrah baginda. Aku dah tinggal dah kamu. Sekarang, Nabi bercakap soal aku dah tak ada masa dah. Sebab Nabi ketika masuk kepada Arafah, mula khutbah, Nabi sebut awal-awal. La'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Nabi guna perkataan melambangkan Nabi dah tak ada tahun depan. Maknanya apa tu? Nabi nak dah hampir masa nak wafat. Nak mati dah aku ni, wahai umat. Aku mungkin tak ketemu kamu dah tahun depan. Maksudnya, aku dah sampai ke penghujung usia aku. Sampai bertahap dah. Dengan perjuangannya, dengan sejarah hidup baginda, dah masa sampai meninggalkan umat ini. Di situ kata guru kami, Nabi seolah menundukkan tanda aras. Hijrah yang aku bawa ini untuk bawa kamu ke akhirat sama aku nanti. Pesanan aku pada kamu, pegang Quran, pegang hadis. Amalkanlah dia. Tuan-tuan sekalian, sekarang ini, kalau kita boleh faham cerita ini dengan baik, dengan betul, maknanya hijrah Nabi yang Nabi lakukan itu adalah untuk mengajak kita kepada alam akhirat yang selamat. Jauh daripada api neraka, jauh daripada siksa Allah Azza wa Jalla, dan jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jalannya? Al-Quran kita dampingi. Hadis kita dampingi. Jalan Quran kita hayati. Perintah hadis Nabi kita patuhi. Al-Quran kita dapati, kita baca, kita faham. Hadis Nabi kita amalkan. Ini semua datang daripada mana? Daripada pengajian ilmu. Kehadiran kita ke tempat macam ini. Maka hijrah kita, alam dunia betul ke alam akhirat. Siapa pun kita, tak kira siapa, saya pun termasuk, bukan tuan-tuan, saya pun termasuk. Saya boleh koreksi diri saya. Kenal diri saya, mana kelemahan saya tampung, mana kekuatan saya angkat, mana kesalahan saya minta ampun, mana kebaikan saya lakukan. Tuan-tuan sekalian, hasilnya ialah hijrah dari alam dunia ke akhirat adalah untuk membina sebuah kehidupan yang bahagia. Kita ni tuan-tuan begini, kaedah dia. Saya dah tutup dah, cerita saya ni dah masuk menit terakhir dah. Dia kaedah dalam agama ni ada. Dalam Islam ada kaedah dia. Bagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi. Apa kata Imam As-Suyuti rahmatullah? Dia kata, sebijak-bijak manusia, min akayasin nas, sebijak-bijak manusia, kata Imam As-Suyuti, ialah bila mana manusia itu ada pertimbangan dan perimbangan. At-tawazun, al-muwazanah. Apa dia perimbangannya? Pertimbangannya. Sebijak manusia itu bila ada perimbangan, dia kenal kemana akhir dia akan pergi. Kemana akhir dia akan pergi, itu sebijak-bijak manusia. Kemana akhir dia akan pergi. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita dalam hidup ini, kita akan nampak penghujung kita ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertemu Allah satu hari nanti. Menghadap Allah, bertemu Allah, dihakimi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu orang paling bijak akan dia ada pertimbangan. Tapi kalau orang tak ada pertimbangan, kita fikir akhirat. Dia fikir apa? Dunia, 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 dunia. Seronok.
Boleh makan, cukup. Boleh hidup, selesai. Boleh seronok, alhamdulillah. Lepas tu, soal yang kedua. Tidak, Amin tidak begitu. Dia tahu ke mana dia hujungnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sekalian, secara mudahnya, tajuk saya ini sebenarnya tajuk besar. Saya bagi tajuk besar tapi saya sempitkan. Hijrah alam dunia al-akhir dengan makna kita perlu kepada perubahan hidup, biar ilmu cukup di dada, amal cukup di hati, hati yang bersih bercahaya, ilmu boleh memandu kita, memimpin kita, dan kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala redha dan keselamatan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Perjuangan kita hijrah, tuan-tuan, kemuncaknya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap Allah Azza wa Jalla. Pada hari yang tidak ada di sana bantuan sesiapa, melainkan amal kita lah menjadi pembantu kita yang paling setia. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara 88. Tidak ada hari itu, kata Allah Azza, bantuan sesiapa pun, baik keluarga, anak, pinak, saudara mara, rakan taulan, kecuali datang menghadap Allah dengan amal kita masing-masing. Betullah saya sebut di banyak tempat, saya kata hijrah kita penghujungnya seorang-seorang. Hijrah kita seorang-seorang dalam keranda seorang kita. Kita akan bawa suami bersama, tak akan bawa anak bersama. Dalam keranda kita nanti, kita seorang-seorang kita dibungkus, dimandi, dikafankan, diletakkan kita seorang-seorang. Hijrah kita tak ada bantuan siapa dah. Itulah kita penghujungnya. Bila hijrah kita seorang-seorang, maka bersiap sedialah kita untuk kita selamatkan amal kita, ibadat kita dan ilmu kita. Tidak ada bantuan sesiapa pada masa itu. Itu hijrah yang paling terakhir sekali. Seorang-seorang. Tak ada bantuan sesiapa. Kalau kita dalam keadaan seorang itu baik, baiklah kita. Kalau kurang kebaikan, kuranglah kita. Allahu Akbar. Man amila salihan min dzakarin aw untha, siapa yang beriman, beramal salih, Allah akan bantu tolongnya insya-Allah. Tapi kalau tiada bantuan sesiapa, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Melainkan ketika itu, amal kita lah. Kita. Tuan-tuan puan semua, maka dalam konteks hijrah Nabi tadi, saya bercakap dalam kerangka itu. Saya tak bercakap dalam tajuk yang berkaitan dengan cerita sejarah, tak perlu. Sambil konteks itu, mudah-mudahan Allah Akbar. Ada lagi 2-3 benda poin, tapi masa tak mengizinkan. Dah pukul 10.40 sekarang ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Amin rabbal alamin. Tekadkan hati, niat yang betul, hadir kepada ilmu dengan konsisten, minta pada Allah kebaikan, kekuatan, doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah akan merestui kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Ya Allah, yassilah kami dengan keafiatan, kesehatan dan keselamatan. Allahumma ghafir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Wali walidina, dosa ibu ayah kami. Kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami kecil hingga dewasanya kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah banyak zalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan tergolong dalam rugi selama-lamanya. Allah manawwir qulubana bil iman, cahayakan hati kami dengan iman. Allah marzqul khaira, berikan kami kebaikan ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna,
Terimalah kami, ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Tuhan kami yang mendengar bicara kami, mendengar doa-doa kami, mendengar intihat kami, mendengar munajat-munajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azaban nar. Dan jauhkan kami, ya Allah, dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, yang menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami, mengecewakan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.